Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dibuka pintu syurga. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina, bulan ni penuh dengan keampunan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga neraka ditutup pintunya, memberi makna bulan ni bulan yang penuh dengan keampunan Allah, maka tak terbuka neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk menunjuk bahawa bulan ni bulan yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Makna tak beri makna hakikat, tak buka macam tu, tak tutup macam tu, memberi makna majas. Sampai yang mengajak manusia, yang menyuruh manusia kepada kejahatan, iaitu syaitan, pun tidak memberi makna hakikat juga. Dalam makna hakikat kena belenggu macam tu, kena belenggu macam ni. Kalau makna majas, dilemahkan. Syaitan yang jahat itu Allah lemahkan untuk dia nak menggoda manusia. Lemah macam mana lemah? Kalau dia boleh, orang yang nak buat ibadat itu dapat diganggu, dia akan pergi dengan cepat. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau dia lemahkan, Allah bagi dia tak larat. Seperti mana manusia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila tak makan, tak minum, dia rasa kurang tenaga. Jadi begitu juga syaitan. Bulan Ramadan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan bagi tidak memiliki tenaga, kemampuan, lemah nak pergi ganggu orang nak buat ibadat. Kalau orang semayang dalam bulan-bulan lain, dia pergi macam tu ya, syup, dia pergi cepat. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam bulan Ramadan dia tak larat nak pergi. Langkah pun amboi, nak angkat kaki pun payah. Ni bulan Ramadan. Mungkin dia nak pergi sampai-sampai kawan tu dah habis mayang lah. Habis mayang dah. Macam tu. Maknanya tu memberi makna hakikat ataupun memberi makna majas. Pasal apa yang Tuhan buat macam tu rupa? Sebab untuk kita. Sebab untuk kita. Siapa kita? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad ni Allah bagi puasa sebulan 30 hari. Umat sebelum ni berpuasa setiap bulan 3 hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat Muhammad berpuasa sebulan 30 hari. Maknanya kita pun sama macam umat yang terdahulu juga. Kalau mereka puasa 3 hari, 30 bulan, sama dengan 30 hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian disunatkan pula kita berpuasa 6 hari selepas Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama seperti pala kita berpuasa setahun. Sebab setiap satu dibalas dengan 10. Jadi setahun ada 360 hari. Maka sepanjang kita puasa Ramadan itu, kita seolah telah berpuasa sepanjang tahun. Allah yang Maha Berkuasa telah menciptakan kelebihan Ramadan sebab mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mana orang yang berpuasa Ramadan, dia seperti telah berpuasa setahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ramadan adalah bulan yang pahalanya berganda-ganda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam Ramadan, pahala beribadah ialah 70 kali ganda dibanding bulan-bulan yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa Tuhan buat semua berganda-ganda?
Jadi Allah buat segala-galanya berganda-ganda sebab Allah Ta'ala nak menunjukkan kasih sayang dia. Allah nak bagi. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, tutup pintu. Yang kedua ialah kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah nak memperbanyakkan pahala kita. Jadi Allah memperbanyakkan pahala kita itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah memperbanyakkan pahala kita tu. Wan, panjang sikit dengan kita. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebab mengganda dan memperbanyakkan pahala itu ialah untuk melayak dan meninggikan kedudukan kita semua di dalam syurga. Contoh, pasal apa Iblis Tuhan bagi umur dia panjang? Syaitan pasal apa Tuhan bagi umur dia panjang? Sebab Tuhan nak bagi bertambah maksiat dia. Tuhan nak bagi bertambah kejahatan dia. Untuk bila mana dia masukkan ke dalam neraka, maka padan dengan kejahatan yang dia buat. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberi berlipat ganda pahala yang kita buat dalam Ramadan, sebabnya kerana Tuhan nak memperbanyakkan pahala kita. Sebab syurga ni mahal. Syurga ni kena beli. Cara beli syurga, Tuhan dah sedia. Hampa buat amal soleh, aku tambah. Hampa buat amal soleh berganda, aku tambah. Sampai pertambahan itu berganda-ganda. Sebab itu pahala Tuhan tak buat di dunia. Kalau Tuhan buat pahala di dunia, tak mencelusi. Tak muat nak buh di dunia. Sebab dunia sangat kecil. Dan dunia pula, kehidupan dia sementara satu. Yang kedua, sat sangat. Nak balas di sini tak padan. Hanya membalas, hanya Allah balas di akhirat, itulah baru padan. Kalau tidak, tak padan. Kalau kita kata subhanallah walhamdulillah sahaja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pahalanya telah memenuhi di antara langit dan bumi. Belum kita kata subhanallah 3 kali lagi, belum kata alhamdulillah 3 kali lagi, belum kata Allahu Akbar 33 kali lagi, belum lagi amalan hal lain. Dah penuh lah langit dan bumi. Kata subhanallah walhamdulillah saja. Jadi maknanya Tuhan nak bagi sungguh. Tuhan nak bagi sungguh. Jadi, dan Allah tahu di atas sifat dia yang maha kaya, yang nak bagi sungguh tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia buat satu keistimewaan dalam bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan berbeza. Bila masuk Ramadan, dunia bertukar. Ada hal keadaan tu jadi berbeza. Rasa lain 30 hari kita duduk dalam Ramadan sebab dia penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk malam raya, takbir, secara cepatnya semuanya berubah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ramadan Allah buh lagi pula dengan malam Lailatul Qadar. Dahlah malam dan siang Ramadan itu dah hebat dah. Allah buh pula dalam bulan Ramadan tu dengan malam Lailatul Qadar. Iaitu malam yang sama, kalau kita buat ibadat dalam dia, itu lebih baik daripada 1000 bulan
sama dengan 83 tahun 33. 83 tahun 83. 83 tahun 33 hari. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu kelebihan yang Tuhan bagi. Maka setiap kita ni bila mana Tuhan letak macam tu Ramadan, sifat kita hamba ni dikelabuh hati. Ya Allah, bagilah umur panjang, sempat aku masuk Ramadan yang akan datang. Kelabuh rasa bimbang, takut tak sempat lah Ramadan akan datang. Haraplah umur aku sampai pula Ramadan yang akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ni setiap orang beriman dia mengimpikan macam tu rupa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ramadan ni pula dia ada ibadah yang wajib setiap orang tunaikan dalam dia pula, iaitu keluarkan zakat fitrah. Fitrah ni maknanya fitrah. Setiap manusia, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Makna bila mana seorang tu puasa, dia keluarkan zakat fitrah, jadi dia telah keluarkan zakat untuk membersihkan diri dia daripada dosa. Maksudnya siapa-siapa yang telah berpuasa Ramadan dan telah pun keluarkan zakat, berarti dia seperti anak yang keluar daripada perut ibu dalam keadaan suci, bersih daripada dosa. Maka raya tu ialah raya meraihkan kesucian diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kesucian diri ni ialah asbab untuk melayakkan masuk ke syurga Allah. Jadi raya tu hanya layak dirayakan oleh orang yang berpuasa 30 hari berturut-turut, dalam keadaan bersih hati dia, dalam keadaan berpuasa, dia betul-betul berpuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan sakat tak makan dan tak minum saja, tapi puasa semua anggota dia. Lepas tu dia keluarkan zakat, maka dia seperti seorang bayi yang keluar daripada perut mak dia. Dia macam orang, macam ayah haji. Ayah haji ni dia bersih, Tuhan ampunkan dosa bagi orang yang buat korban. Sebelum daripada darah binatang tu menitik ke bumi, dia dah diampun dosa lah. Bulan Ramadan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cara Allah ampunkan dosa seseorang tu dipanggil Aidil Fitri tu, hari raya penyucian jiwa dan hati tu, ialah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berpuasa kena sungguh-sungguh, mendirikan malam kena sungguh-sungguh, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengeluarkan zakat fitrah. Ada orang terlupa bayar zakat fitrah. Allahu Akbar. Macam mana boleh terlupa keluar zakat fitrah? Jadi bila mana keluarkan zakat fitrah, dia keluarkan pula pada anak-anak dia yang di bawah tanggungan dia. Berarti si ayah tu mengusahakan untuk anak-anak dia mendapat ampunan dosa dan penyucian jiwa. Lepas tu raya lah pada hari tu. Seronok lah raya, pakai baju baru, padanlah raya. Sebab kita raya, sebab kita selamat daripada, dapat bersihkan diri daripada dosa. Tapi kalau orang tak faham konsep ni, soalan saya, raya puasa pun lebih kurang ya. Anggota semua tak jaga dah daripada maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bulan puasa macam lah bulan tak puasa juga. Main-main raya, buat maksiat lagi pula. Pergi panggung wayang, berkebebas laki-laki perempuan, arti-arti tu bersalam-salam pula. Tak faham tu raya apa tu. Allahumma salli ala Sayyidina. Pada hari tu patut kita bersih-bersih dah. Dosa pula. Tak faham. Ni sebab tak ada ilmu. Ni sebab raya ikut-ikutan. Jadi kita ni, kalau kita dah faham, macam tu puasa, macam tu raya, okey, terdepan bawah minta Allah bagi umur panjang.
Kita harap dalam TV pun berubah. Sampai lah tak berubah lagi. Pasal apa lepas tak betul dalam TV ya? Kita ustaz-ustaz hak duk luar TV ni, Salah Sayyidina Muhammad, boleh cakap macam ni lah. Ustaz-ustaz hak dalam TV tu, hak selebriti TV tu, cakap lah dalam TV. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cakap boleh lah. Saya pun tak masuk TV. Masuk TV tak cakap juga apa. Jadi inilah kelebihan tak masuk TV. Dia bercakap. Jadi cakaplah. Artis-artis saya ni kena macam ni. Begini. Dah lama dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita harap jugalah ada usrah untuk artis-artis tu. Betul dia faham. Kita tengok azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم ربنا أشهد أن لا إله إلا أنت سيدنا محمد على سيدنا الشرف إنك لا تغلب. Itu kelebihan Ramadan. Jadi yang kita sedang lalui hari ini ialah merupakan hasil daripada yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ramadan ni ataupun puasa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di antara satu yang luar biasa. Berpuasa ni dia rasa seronok nak buka puasa. Tu satu istimewa. Bila mana contoh kita puasa. Puasa ni menahan diri daripada makan dan minum. Kalau kita batal puasa pun, kita wajib tahan diri daripada makan dan minum. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad, kita mandi. Mandi tiba-tiba masuk yang dalam telinga. Bila masuk yang dalam telinga, masalah kita dah Allahumma salli ala Sayyidina, masuk tu tak sengaja. Tak sengaja. Tapi risiko. Apa risiko dia? Kalau kita tak masuk balik yang dalam telinga, nanti kita akan bengang, lepas tu kita tak dengar. Orang kampung saya sampailah umur dah 70, 80, sampailah tak dengar. Sebab dia sayang nak buh balik yang dalam telinga. Jadi kita buh tu batal ya. Daripada akhafu dararain, di antara dua perkara. Hak paling rendah
Mana mudarat yang paling rendah hak mana? Baik. Kalau kita sayang nak buka puasa, jadi kita puasa sampai petang, tapi mudarat. Tapi kalau kita buh balik ayat dalam telinga, puasa kita batal, tapi kita boleh qada lagi. Okey, dalam situasi itu, masalah Sayyidina Muhammad, tetap kita kena menahan diri daripada makan dan minum. Jangan bila mana dah batal sebab kita masukkan balik ayat dalam telinga, tengok bersila dah, nak makan dah. Ayah pasal apa ayah? Ayah dah batal dah puasa hari ni. Jadi ayah yang batal itu jangan duk buat macam tu. Makna tahan diri hukumnya wajib. Berdosa makan tu dalam Ramadan. Okey, puasa. Bila mana kita puasa? Bila mana kita puasa, dia ada satu sense dalam hati kita ni. Waktu nak buka puasa lagi. Dia bukan kira siapa. Dia berasa nak makan macam-macam waktu nak buka puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ada disiplin sebenarnya. Nak makan macam-macam tu fitrah. Sebab kita ada nafsu. Ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita kena pedoh. Pedoh mana apa? Pedoh kawai. Kita kena kawai masalah Sayyidina Muhammad. Nafsu ni, dalam diri kita ni, itu tak boleh ubah lah. Dalam diri kita ada nafsu, kita ikat. Kita nak makan tu pun kita kena ikut nafsu. Tapi kena kawai. Dari dia nak makan 5 juadah sekaligus, kena abang kat dia. Satu hari ni. Hari esok halim pula. Satu hari ni. Tu pun hari ni banyak ni ya. Kalau lebih tak habis. Kita kena kontrol dia. Okey. Perasaan ni menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut lis-shaimi farhatan. Bagi orang puasa ada dua seronok. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Seronok pertama sebab nak buka puasa. Seronok yang kedua sebab nak jumpa Tuhannya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di atas sifat fitrah manusia tu, seronok nak makan, Tuhan bagi relate terus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sesuaikan terus. Seronok tu menjadi ibadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan seronok tu sama macam seronok kita jumpa Tuhan di akhirat esok. Jadi siapa-siapa nak rasa macam mana seronok berjumpa Allah, rasakan seronok ketika nak buka puasa. Ceria, seronok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa tak ada orang tak seronok orang makan masam nak buka puasa. Tak ada orang macam tu. No? Bila buka puasa ceria semua. Tak kira muda, tak kira tua. Dulu ada satu orang tua dulu di Kuala Nerang ni. Nak buka puasa, macam-macam jenis ayak di depan dia. Ayak Bandung, ayak nu ayak ni. Macam budak-budak. Macam mana? Maknanya seronok nak buka puasa. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi hak ni yang Tuhan bagi kepada orang yang nak buka puasa. Dia rasa seronok ketika nak berbuka. Dan insya-Allah begitulah juga seronok ketika nak jumpa Tuhan di hari esok. Dia macam ni. Tuhan ni pada hari-hari pertama kita duduk di padang mahsyar tu takut. Yang disebut dengan Yaumul Ziham, hari orang bersesak-sesak tu. Kita sampai di akhirat. Akhirat mula tang mana? Akhirat ni dia mula tang kita mati yo. Tu akhirat. Tu dia panggil intro dah nak pergi ke negeri akhirat.
Tapi akhirat yang sebenar ialah dibangkitkan kita daripada kubur. Orang yang pertama bangkit daripada kubur, Nabi kita sallallahu alaihi Muhammad. Ketika tu Tuhan dah suruh malaikat Jibril pergi gerak Muhammad. Malaikat Jibril tak tahu nak pergi gerak tang mana. Sebabnya bumi tu berata. Bumi tu warna putih. Bumi di dunia ni warna hijau. Bumi di akhirat tu warna putih. Bila dia putih, malaikat Jibril tak tahu nak pergi, tak pergi cari tang mana. Tak tahu Tuhan nak pergi gerak tang mana. Kata Allah, Jibril hampir tang mana ada nur. Tang itulah Muhammad. Bila Allah tunjuk macam tu rupa, Jibril pun pergi. Bila malaikat Jibril pergi, gerak Rasulullah, Nabi kita bangun daripada kubur. Bangkit duk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan masih ada tanah-tanah di kepala Rasulullah, di badan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas Nabi kita sapu tu, Jibril. Soalan pertama yang Nabi tanya, Jibril, umatku macam mana hari ni? Ingat kat kita dah Rasulullah, umatku macam mana hari ni? Sebab tahu dah hari ni Nabi telah diberitahu, pemberitahuan telah sampai pada Rasulullah, hari ni Tuhan akan mengamuk. Hari ni tak ada nampak yang seperti mana Allah sebut dia Tuhan yang Maha Rahman, dia Tuhan yang Maha Rahim. Awal-awal pembuka hari mahsyar tu tak ada tu. Orang semua kena dera. Orang semua kena siksa. Orang semua takut. Tak ada orang yang tak takut. Hatta Rasul-Rasul pun bimbang. Nabi Allah Adam bimbang. Nabi Allah Ibrahim bimbang. Semua Rasul-Rasul yang utama-utama bimbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tak bimbang Nabi kita ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita ya. Waktu tu Nabi bimbang apa? Kita. Maka sebab itu Nabi kita SAW selalu pesan kepada ahlu baitnya, hari akhirat nanti, ta'tunani bi a'malikum wala ta'tunani wala ta'tuni bi ansabikum. Pada hari akhirat esok, datanglah kamu dengan amal soleh kamu. Wala ta'tuni bi ansabikum. Hari itu jangan main dengan keturunan. Hari itu main dengan amalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan bukan kita. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inilah Ramadan yang Tuhan buat jadi penyelamat. Kita harap berapa kali dah kita puasa Ramadan, Ramadan itu akan jadi penolong kita pada hari akhirat esok. Kita harap. Ni nak mai ni 1434 ni, betul? 1434. Ramadan 1434. Nak mai ni. Ha? 1443. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal mai akan datang ni bukan hari tu. Hari tu dah piah. 1442, 1443 ni hal lain. Kita harap berapa puluh Ramadan yang telah kita puasa hari itu ni akan tunggu nak bela kita pada hari akhirat esok. Sebab Ramadan ni kalau kita tunai tak elok, dia tunggu kita. Tunggu tu bukan dia nak tolong, dia nak dakwah. Jadi minta ampunlah lepas-lepas. Kalau Ramadan ni kita puasa elok, dia akan tolong kita pada hari akhirat esok. Jadi maka di atas sifat Ramadan yang begitu besar kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang yang beriman sentiasa merindui Ramadan. Ada orang dia Ramadan je dia belum.
Tak ada Ramadan tak ada lah. Tak mau juga macam tu. Tadi saya katakan, kita lalui hari ini ni ialah hasil Ramadan kita hari tu. Berarti kita dah bawa perangai dalam Ramadan di luar Ramadan. Kalau Ramadan je kita jaga qiyamul lail, mangkit tahajud dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya, kita bukan hamba Allah, kita hamba Ramadan. Ada satu orang tu, dia jumpa saya, dia kata macam ni. Dia kata, Ustaz, kita ni dalam kita tu bangkit tahajud ni Ustaz tu, kita tak boleh bangkit kerap-kerap sangat Ustaz tu. Kita pasal apa? Dia kata, kalau kita bangkit kerap-kerap, tak rasa sedap. Dia kata, tak rasa sedap. Dia kena bangkit lama-lama sekali, baru rasa sedap. Jadi, siapa pun tak kata apa. Tapi saya kata jugalah, kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita nak rasa, bila rasa sedap baru nak bangkit qiyamul lail, hang bukan hamba Allah, hang hamba qiyamul lail. Faham tak? Dia hamba Allah ni rasa sedap maka tak sedap maka aku bangkit sebab aku hamba Allah. Sama juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramadan, kalau kita pulun semata-mata Ramadan, dia panggil Ramadaniyun, orang Ramadan. Dia hamba Ramadan, dia bukan hamba Allah. Hamba Allah ni Ramadan ke tak Ramadan ke tetap buat. Cuma Ramadan dia buat lebih sebab tawaran hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang tak terima Ramadan untuk beribadah lebih, orang tu dipanggil takabbur, belagak dia panggil. Tuhan tawak sikit punya sedap, punya hebat, dia buat kemah. Tak perlu konon-kononnya. Kalau hamba Allah, dia sambut Ramadan dengan baik, tunai dalam keadaan terbaik. Allahu Akbar. Sampai ke peringkat mulut kita busuk pun Tuhan kira wangi. Ramadan, salat Sayyidina Muhammad, lebih wangi daripada rihil miski. Bila mulut ni yang pertama kita tak makan ataupun kita tak cakap, dia akan keluar satu bau yang busuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau ikut daripada mazhab Syafi'i, bila dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad gelincir matahari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu bersugi dah tidak mustahab lagi. Pasal Tuhan suka. Bila kita sugi, hilanglah bau busuk tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya kita pun tak sugi. Jadi mulut yang tidak wangi tu lebih Allah suka min rihil miski, daripada bau kasturi. Nak kata apa? Tuhan punya sayang dekat hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, waktu zuhur tu gelincir matahari, kalau pendapat ulama Syafi'i yang lain, pada ketika itu sudah tak disunatkan lagi bersugi. Tapi menurut Imam Nawawi masih disunatkan kita bersugi juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seorang tu berpuasa, selayaknya pada waktu malam dia berdiri, mendirikan malam dalam bulan Ramadan. Maka sembahyang yang dikhususkan untuk kita sembahyang dalam bulan Ramadan ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang sunat tarawih. Tarawih ni apa? Tarawih ni mana rehat. Sembahyang dalam keadaan santai, rehat. Tapi kalau sembahyang tarawih berkejap-kejap, Allahumma salli ala sayyidina, tu tak rehat. Tak rehat tu tak nama tarawih.
Sebab itu tarawih ni kita kena redha lah. Kena redha, kena faham dia punya konsep sembahyang tarawih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang yang duduk di Mekah, taib, 4 rakaat tawaf, 7 pusingan. 4 rakaat 7 pusingan. Makna sembahyang tarawih ni dia tak boleh habis awal. No? Tapi jiwa kita lah, Allah lambatlah tu imam ni. Budak mana ada imam lambat ni ha? Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Okey. Maknanya tarawih ni dia kena macam tu. Mana kita bangkit dalam keadaan tenang, turun dalam keadaan tenang. Orang di Madinah, mereka tak ada tawaf. Mereka buat selawat. Macam kita lah. Kita ni, masalah saya ulama' buh. Fadlan minallahi wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmah. Tu nak bagi kita lambat. Nak bagi rehat. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita pula lambat sangat potong. Selawat saja. Jadi kata tu masalah Sayyidina untuk nak bagi kita rehat. Tu konsep tarawih. Masalah Sayyidina Muhammad. Dan bila kita semayang, Allahumma salli ala sayyidina. Sebenarnya yang berat tu siapa? Apa? Nafsu kita. Dia yang rasa berat. Lah ni kita nak semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak rasa ketenangan, kebahagiaan dalam diri kita. Tapi kena betul. Dia boleh buat ni kalau kita faham pasal apa, kenapa. Kalau tak faham, macam mana lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Tambah pula, pilih daripada hal 20 ambil hal 8. Senang. Dia tarawih ni dia bulan ataupun masa kita mendidik jiwa. Hak dia tak mau tu, hak tu bagi mau. Jangan hak dia tak mau, ikut dia. Akhirnya, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita betul-betul buat seperti mana yang Allah suruh buat, Nabi suruh buat, kita akan rasa kemanisan dia di akhir Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tak rasa lah akhir Ramadan tu, sebab kita tak ikut prosedur yang sepatutnya. Kena macam ni, dia step dia begini, step begini. Macam kita contoh kan, kita nak bank in duit, kita tak ikut step, akhir naik hak merah tu, faham tak? Tak dapat langsung. Tapi kalau kita ikut step ataupun ikut prosedur dia, akhir kita akan dapat. Jadi satu alam yang penuh dengan kebahagiaan tercipta dalam diri kita. Payah nak rasa. Tu membolehkan bila mana seseorang tu nak habis Ramadan dia menangis. Payah nak cari orang yang nak habis Ramadan menangis. Payah. Sebab nafsu ni bila mana kita telah dapat menyiksa dia, menekan dia, menyusahkan dia, balasannya adalah halawah, kemanisan iman. Tu passion lah nafsu ni. Kalau contoh satu orang Nabi jamin, dia pergi di luar ataupun dalam ni, dia tengok perempuan cantik, dia tak tengok, dia kalih, dia tak tengok, Allah akan balas kepada dia. Malam sagi dia akan mula dia munajat, dia rasa sedap di hati dia, balas terus. Sebab lawan nafsu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau faham, tak faham, tak faham. Bila mana tengok orang perempuan lawa, nak tengok lagi, tapi tak tengok, menderita lah agak-agak. Menderita sebab tak main dah lawa tu, hak main lah lawa lain pula. Kita pitu ya. Allah balas malam tu. Munajat tu rasa sedap. Jadi sebab tu kita boleh bercakap, tapi nak buat ni susah, nak buat ni perjuangan.
Para awliya ni Tuhan bagi sebab mereka betul, mereka buat betul. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana anak habis Ramadan menangis? Kita duk faham kata macam ni. Satu orang anak mak nak pi kedai. Meruntun nak pi you. Ni orang yang Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang duduk dalam Ramadan ni nak meruntun di Ramadan tu. Jadi macam mana? Tentulah menangis, tentulah apa. Satu orang zaman Rasulullah adalah satu orang sahabat Nabi. Dia ni budak muda. Main dari kabilah mana tak tahu. Sampai di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak muda ni dia ikut Rasulullah. Main daripada mana? Join sekali. Nampak daripada awal-awal tu macam jauh ke. Tengok Rasulullah, langsung menerpa ke Rasulullah. Menerpa ke Rasulullah ni, dia bergantung di baju Nabi. Sampai orang tua-tua pergi kat dia, "Hai budak, awak buat macam ni Rasulullah ni. Jangan buat macam ni kat Rasulullah." Dia kata, "Aku tak akan lepas baju Rasulullah sehingga Nabi jamin aku jadi ahli syurga." Nabi kata, "Tak apa, insya-Allah, ahli syurga. Ya kan Rasulullah." Baru lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam itulah. Lepas lah. Ni nak masuk Ramadan akan datang ni. Jadi satu perjuangan sebenarnya bila mana kita faham konsep Ramadan dan kita berakhlak dengan akhlak yang termulia menyantuni Ramadan. Lepas tu bila kita keluar nak Ramadan, kita akan rasa seperti mana rasa para awliya. Susah. Contoh guru kami Ustaz Azhari. 10 malam tu subhanallah duduk di masjid lah. Kita nak duduk di masjid pun puas. Duduk di masjid. Kita duduk di masjid, pergi tidur kot. Tak tahu berganda-ganda ibadat dia. Quran dia. Lepas tu balik tak balik. Lepas buka puasa, terbenam matahari tu esok raya baru balik. Cuba kita fikir tu. Mereka ni ada kesilapan dunia kah? Mati muka kuning. Mula para awliya ni mati wajah kekuningan, bercahaya. Jadi itulah kita duk minta, tapi minta tak mau nak jadi. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, bagilah kami boleh hidup macam para ahli ulama. Kalau boleh hidup macam para ahli ulama, awliya Allah. Tu macam Pak Sumit. Duk puasa, Pak Sumit tak teringat kan nak makan lah. Tak ada lah. Syahwat mereka tu adalah Allah. Allahu Akbar. Kita ni masih banyak lagi lekat di hati ni dunia ni. Tua pun nak dunia lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan Tuhan bagi kat kita semua tanda-tanda ketuaan pada kita ni ialah kita nak rongkai sikit demi sikit dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina. Semua serba kurang lah. Gigi serba tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qudrat, tenaga serba kurang. Semua serba kurang. Sebab Tuhan nak bagi kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan rakus sangat terhadap dunia ni. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minda kita dan hati kita mesti kena duduk di sana lah. Nak balik lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menjalani jalan sebagai jalan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا هدايتك، اللهم نور قلوبنا هدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان وتواصل التسمية المعروف.